يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا. اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. أشحة عليكم
فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يخشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلكوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, kenangkanlah nikmat Allah yang dilimpahkan kepada kamu semasa kamu didatangi tentera Ahzab. Lalu kami hantarkan kepada mereka angin ribut yang kencang serta angkatan tentera dari malaikat yang kamu tidak dapat melihatnya. Dan ingatlah Allah sentiasa melihat apa yang kamu lakukan. Masa itu ialah masa tentera musuh datang melanggar kamu dari sebelah hulu dan dari sebelah hilir, tempat pertahanan kamu. Dan masa itu ialah masa pemandangan mata kamu tidak berketentuan arah kerana gempar dan bingung, serta hati pun rasa resah gelisah kerana cemas takut. Dan kamu masing-masing pula menyangka terhadap Allah dengan berbagai-bagai sangkaan. Pada saat itulah diuji orang-orang yang beriman dan digoncangkan perasaan dan pendiriannya dengan goncangan yang amat dahsyat. Dan lagi, masa itu ialah masa orang-orang munafik dan orang-orang yang tidak sihat dan tidak kuat iman dalam hatinya berkata, Allah dan Rasulnya tidak menjanjikan kepada kita melainkan perkara yang memperdayakan sahaja. Dan juga masa itu ialah masa segolongan di antara mereka berkata, wahai penduduk Yasrib, tempat ini bukan tempat bagi kamu untuk berjuang di sini. Oleh itu baliklah. Dan sebahagian dari mereka pula meminta izin kepada Nabi hendak balik sambil berkata, sesungguhnya rumah-rumah kami memerlukan perlindungan. Padahal ia tidak memerlukan perlindungan. Mereka hanya bertujuan hendak melarikan diri dari berjuang menegakkan Islam. Dan kalaulah tempat-tempat kediaman mereka itu diserang oleh musuh dari segala penjurunya, kemudian mereka diajak berpaling tadah menentang Islam, sudah tentu mereka akan melakukannya. Dan mereka tidak bertangguh lagi tentang itu melainkan sebentar sahaja. Padahal sesungguhnya mereka telah pun mengikat janji dengan Allah sebelum itu, iaitu mereka tidak akan berpaling undur dari medan perang yang mereka hadiri. Dan ingatlah janji setia dengan Allah itu akan ditanya kelak tentang penyempurnaannya. Katakanlah wahai Muhammad, kalaulah kamu melarikan diri dari kematian atau dari pembunuhan, maka perbuatan melarikan diri itu tidak sekali-kali mendatangkan faedah kepada kamu. Dan kalaulah kamu pada hari ini terlepas sekalipun, maka kamu tidak juga akan menikmati kesenangan hidup melainkan sedikit masa sahaja. Katakanlah, siapakah yang dapat melindungi kamu dari kemurkaan Allah jika ia mahu menimpakan bala bencana kepada kamu? Atau siapakah yang dapat menahan kemurahan Allah jika ia hendak memberikan rahmat kepada kamu? Dan ingatlah, mereka yang munafik itu, bahawa mereka tidak akan beroleh sesiapa pun yang lain dari Allah yang akan menjadi pelindung atau penolong mereka. Sesungguhnya Allah mengetahui akan orang-orang munafik yang menghalangi di antara kamu dan orang-orang yang berkata kepada saudara-saudaranya, marilah bersatu dengan kami. Sedang mereka tidak turut berperang melainkan sebentar sahaja. Mereka bersikap bakhil kedekut terhadap kamu, wahai orang-orang mukmin, untuk memberikan sebarang pertolongan. Dan pada itu bila datang ancaman musuh yang menimbulkan ketakutan, engkau melihat mereka memandang kepadamu, wahai Muhammad, meminta pertolonganmu dengan keadaan mata mereka berputar seperti orang yang pingsan semasa hampir mati. Kemudian apabila hilang perasaan takut itu, mereka mencela kamu dengan lidah yang tajam sambil mereka lobakan kebaikan yang diberikan Allah kepada kamu. Mereka itu tidak beriman, lalu Allah gugurkan amal-amal mereka
Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah melaksanakannya. Mereka menyangka bahawa tentera Ahzab itu belum pergi. Dan kalaulah tentera Ahzab datang semula, tentulah mereka suka. Kalau mereka tinggal jauh di desa-desa bersama-sama orang Arab Badui, sambil bertanyakan berita mengenai kamu. Dan kalau mereka ada bersama-sama kamu pada ketika itu, mereka tidak akan turut berperang melainkan sebentar saja. Masih lagi kita berada di dalam suratul Ahzab. Surah yang ke-33 pada juzuk yang ke-21. Ayat-ayat yang kita bacakan ini menjelaskan tentang peperangan Ahzab ataupun peperangan Khandaq. Bermula daripada ayat 9 hingga 20 pada permulaan tafsir pada malam ini. Kerana ayat yang berkenaan dengan perang Ahzab ini dan juga perang Quraizah ialah bermula ayat ke-9 sehingga 27. Tapi malam ini kita ambil 9 sampai 20, yang ini sebahagian daripada cerita peperangan Ahzab. Peperangan Ahzab yang dikenali juga dengan nama peperangan Khandaq. Perang yang dinamakan sebagai perang bersekutu ataupun peperangan parit. Perkataan Khandaq memberi maksud parit yang berlaku pada tahun ke-5 Hijriah, 5 Hijrah. Selepas tamatnya peperangan Badar pada tahun ke-3 Hijrah. Di mana Abu Sufyan yang ketika itu masih kafir menghimpunkan sebesar-besar bala tentera di sepanjang perang Arab ataupun perang di semenanjung tanah Arab. Setengah riwayat menyatakan jumlah yang dihimpunkan ialah 10,000 orang. Setengah menyatakan ialah 12,000 orang. Dan setengah menyatakan ialah 15,000 orang. Yang terdiri daripada orang-orang kafir penyembah berhala. Dan juga sebahagian ahli kitab daripada suku-suku Yahudi. Iaitu yang digabungkan antara Yahudi-Yahudi yang pernah mendiami kota Madinah sebelum ini. Para ulama menyatakan bahawa tentera musyrikin Mekah berjumlah 4,000 orang yang diketuai oleh Abu Sufyan. Manakala gabungan kepada tentera Quraisy ini, iaitu Bani Asad yang dipimpin oleh Tulaihah dan Bani Ghatafan yang mengandungi 6,000 bala tentera yang dipimpin oleh Uyainah bin Husain dan Bani Amir yang dipimpin oleh Amir bin Tufail dan juga Bani Sulaim yang dipimpin oleh Abul A'wad dan juga Yahudi Bani Nadir yang dipimpin oleh Huyai bin Akhtab dan juga anaknya bernama Abi Huqaiq dan Yahudi Bani Quraizah yang dipimpin oleh Ka'ab bin Asad. Sedangkan Bani Quraizah masih lagi berada dengan perjanjian dengan Nabi SAW yang duduk di kota Madinah. Maka jumlah mereka ini adalah seramai 15,000 orang. Yang kata 10,000 orang mengambil kira yang berada di luar, gabungan luar. Yang kata 15,000 orang termasuk Yahudi khianat Bani Quraizah yang mendiami kota Madinah. Gabungan 3 kelompok tentera, iaitu orang Quraisy yang menjadi pemimpin bala tentera ini, suku-suku Arab yang telah kita sebut nama-namanya dan Yahudi. Ini 3 gabungan. Antara penyembah berhala yang tegar, antara Badui yang bodoh, suku-suku Arab yang cuma ikut kehendak, dan Yahudi yang sentiasa punya makar ataupun punya hela dan tipu daya. 3 kumpulan ini bergabung untuk menentang Nabi SAW. Antara sebab peperangan ialah bila beberapa pemimpin Yahudi datang menemui pemimpin-pemimpin Quraisy. Itu Yahudi yang dimaksudkan ialah Yahudi Bani Nadir dan Yahudi Bani Quraidah. Mereka datang ke Mekah, jumpa dengan pemimpin-pemimpin Quraisy dan mereka mengajak pemimpin Quraisy supaya kita serang Nabi Muhammad. Kita serang Madinah. Sedangkan Bani Quraidah masih terikat dengan perjanjian. Masih mendiami kota Madinah. Bani Nadir telah dihalau ke kawasan yang bernama Khaybar. Lalu mereka jumpa dengan orang Quraisy supaya lead peperangan ini, memimpin perang ini. Dan mereka sanggup membantu. Lalu mereka berkata untuk menaikkan maknawiyat semangat orang Quraisy Mekah dengan berkata, "Inna dinakum khairun min dinihi." Agama berhala kamu lebih baik pada agama Muhammad. Padahal Yahudi. Mereka mengetahui betapa batilnya agama berhala.
Tapi oleh kerana hasad mereka pada Islam, mereka sanggup kata agama berhala lebih baik pada agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa ja'u Ghatafan wa Qaisan wa Ghailan wa Bani Murrah wa Ashja'. Kemudian mereka mendatangi Ghatafan, Bani Qais, Bani Ailan, Bani Murrah wa Ashja' dan ajak berperang memerangi kota Madinah. Lalu kedua kelompok ini pun bersetuju. Yahudi ni jadi orang tengah pengasuh untuk menggabungkan kabilah-kabilah Arab dengan musyriki Mekah keluar untuk menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka namakan ini sebagai satu peperangan isti'sal. Yang peperangan bagi menghancurkan Islam daripada akar umbi. Sebab itu serang Madinah. Dia berbeza dengan perang Badar, perang Uhud. Perang tadi lebih fokus kepada untuk mengalahkan orang Islam. Mengalahkan Nabi SAW. Kali ini perang lebih bertindak untuk menghancurkan Madinah. Tempat di mana Islam tumbuh, Islam subur. Tempat di mana Islam rimpun. Maka kita hancurkan Madinah, mereka tak akan ada tempat lagi. Maka ini di antara tujuan peperangan. Sedangkan orang Islam ketika itu jumlah tenteranya ialah seramai 3,000 orang. Rasulullah bergerak sehingga sampai satu tempat namanya Bukit Silang. Tuan-tuan, Bukit Silang ni kalau kita dari Madinah, kita keluar nak buat ziarah di luar, maka bukit pertama kita jumpa, dia panggil Bukit Silang. Lepas Masjid Imam Bukhari keluar, dia panggil masjid, dia panggil Bukit Silang. Dalam menghala ke Gunung Uhud. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dan mendapat berita bahawa para musyrik Mekah telah pun menghimpunkan bala tentera yang paling besar dalam sejarah peperangan. Tidak ada yang lebih besar pada itu sebelum ini. Itu 15,000. Kita tengok dalam perang Badar jumlahnya 1,000 musuh. Perang Uhud jumlahnya 3,000 musuh. Kali ini 5 kali lipat, 5 kali ganda, 15,000. Yang saya dah sebut, ada yang mengatakan 10,000, ada yang menyatakan 12,000, ada yang menyatakan 15, merujuk kepada jumlah kelompok-kelompok yang tambahan kepada mereka menyokong musyrik Mekah. Kerana Yahudi Quraisyah mereka berada di dalam. Mereka lakukan pengkhianatan. Manakala Quraisy mereka memimpin kepungan luar. Satu kepungan luar. Satu lagi ialah pengkhianat yang berada di dalam kota Madinah. Yang diikuti sama oleh orang-orang munafik. Kerana ayat 1, ayat yang ke-9 sampai ke-20, ayat ini menceritakan kepada kita tentang, pertama tentang perang, mukadimah perang, dan juga bagaimana kesudahannya. Yang kedua tentang sifat orang munafikin dan Yahudi. Yang kedua-duanya ini berada dalam negara Islam. Ada pun munafikin yang mengaku Islam. Ada pun Yahudi yang terikat perjanjian yang dinamakan sebagai perjanjian Madinah, piagam Madinah. Atau disebut dalam bahasa Arab, Sahifatul Madinah. Piagam Madinah. Yang mereka bersetuju, kalau negara Madinah ini diserang, mereka akan bersama-sama orang Islam untuk menyelamatkan kota Madinah. Mereka mencabulinya dengan menjadi pengkhianat dan mata-mata kepada musyrik Mekah. Maka Nabi SAW bila mengetahui jumlah tentera yang besar, dan Rasulullah bermusyawarat bagaimana hendak mengekang pergerakan ini, melambatkannya, dan sekaligus untuk menyekat kemarahan. Terutamanya kawasan-kawasan terbuka di Madinah. Di mana Madinah ni dia ada kawasan terbuka yang tak ada gunung ganang. Ada kawasan yang tertutup dengan banjaran gunung ganang. Yang banjaran gunung ganang Rasulullah tak bimbang kerana mereka tak mungkin lalui ke kawasan itu. Tapi untuk kawasan yang terbuka, kawasan ini yang Nabi SAW bimbang. Kawasan ini seluas 12 km. Itu kawasan terbuka tu, yang musuh boleh masuk senang-senang, sepanjang 12 km. Maka kawasan inilah Rasulullah nak letakkan pertahanan. Lalu Salman Al-Farisi, ketika mana dia berada di Parsi, dia melihat salah satu strategi tentera Parsi ialah gali parit. Salman mencadangkan idea yang Salman perolehi ketika mana beliau duduk di Parsi. Maka idea tadi dipanjangkan kepada Nabi SAW. Kerana orang Arab dalam sejarah peperangannya mereka tak pernah gali parit. Kerana sifat muka bumi yang berbukit, bergunung ganang. Ataupun pasir yang terlalu lembut, yang agak suka gali parit sebab dia akan rebis. Maksudnya akan menggelusur pasir-pasir. Maka tak sesuai. Namun Salman yakin idea tu. Maka beliau mencadangkan supaya digali parit.
Maka Nabi SAW bersetuju. Maka umat Islam digerakkan seramai 3,000 orang untuk bekerja 2 minggu tanpa henti. Sebab ia satu tempoh pergerakan tentera tadi untuk sampai ke Mekah. Maka 2 minggu tadi tanpa berhenti, maka digali parit-parit yang sepanjang 12 km kawasan terbuka. Di mana Nabi SAW memerintahkan supaya kedalamannya ialah 5 meter. Manakala lebarnya ialah, setengah ulama kata lebarnya 5 meter, ada yang kata 10 meter, ada yang kata 12 meter. Ini ada 3 riwayat sejarah. Tapi dalam ni 5 meter. Lebar ada yang kata 5, ada yang kata 10, ada yang kata 12 meter lebar. Manakala panjangnya ialah 12 km merujuk pada kawasan terbuka Kota Madinah. Ini pekerjaan yang Rasulullah buat ataupun strategi yang begitu kita katakan tangguh, begitu kuat. Ini kerana mereka perlu menggali parit di sebalik tanah yang berbatu batan. Tanah yang keras. Dengan keadaan perlu disiapkan segera. Bukan boleh tangguh 4 tahun, 5 tahun. Tidak. Sesegeranya. Sehingga semua tidak dibenarkan balik rumah. Tak ada seorang pun tentera Islam dibenarkan balik rumah. Mereka meninggalkan isteri mereka dan anak-anak mereka. Tak benar. Ketika itulah pecah tembelang. Kerana peperangan ini menzahirkan secara terbuka siapa munafik. Yang selama ini berselindung dalam banyak cara dan keadaan. Kali ini orang munafik tidak lagi boleh berselindung. Kenampak terang mereka cuba untuk tidak mahu terlibat. Sebagian mereka meminta izin untuk balik ke rumah, nak jaga rumah bimbang. Rumah kami tak ada orang jaga, takut musuh lalu ikut sana. Walau tidak mungkin musuh lalu ikut situ. Kerana musuh cuma lalu di kawasan yang terbuka yang Rasulullah sudah pun siap sedia gali parit. Musuh tak akan bersusah payah nak panjat gunung ganang yang tinggi. Kerana average gunung ganang kawasan Madinah itu tinggi-tinggi belaka. Agak sukar mereka untuk panjat dengan kenderaan atau dengan tenaga. Dan bukan satu langkah yang bijak tentera mereka gali ataupun mendaki gunung ganang kerana tempohnya akan jadi panjang. Mereka akan cari tempoh paling singkat untuk menyerang. Apatah lagi mereka datang dari jauh. Manakala yang bertahan pula akan cuba gunakan tempoh sepanjang-panjangnya untuk bertahan. Kan lagi lama mereka mampu bertahan, lagi lemah musuh yang datang dari jauh. Yang mereka hanya bawa bekalan terhad, musuh datang dari jauh. Maka orang munafik tu beri alasan rumah kami tak ada orang jaga, nantikan pencuri masuk. Nantikan tentera lalu kat belakang lah panjat itu dan ini. Dan seorang minta izin, berpuluh yang menyusul belakang. Tukang minta izin seorang, tukang ikut ramai. Maka zahir satu kelompok yang minta izin untuk balik rumah. Dan satu kelompok lain pula di kalangan orang yang lemah iman. Yang terpengaruh dengan munafik. Kan dalam peperangan Ahzab ini, menzahirkan orang Islam ini terbagi pada 3 kelompok. Satu orang yang kental imannya dan yakin akan pertolongan Allah. Mereka yakin kemenangan pasti sampai. Walau di sebalik kesusahan dan kesukaran. Satu lagi adalah golongan yang lemah. Yang makin bila berat ujian, makin mereka goyang. Dan mereka mudah mempercayai kata-kata provokasi. Yang melemahkan mereka. Yang terdiri daripada kabilah Banu Harisah. Yang dulu pernah lari dalam perang Uhud. Lepas tu datang jumpa Rasul bertaubat. Lepas ni kami tak lari lagi. Kami akan setia. Itu kami silap. Percaya pada munafik. Percaya pada sekian-sekian. Tetapi dalam perang Ahzab mereka ulang lagi. Taubat mereka taubat yang sia-sia. Kalangan orang Islam lemah iman ni. Dan yang ketiga kalangan munafik. Maka orang munafik mereka punya banyak helah. Sebahagian beri helah dengan mengatakan rumah mereka perlu dijaga. Sebahagian pula berkata kita tak boleh menang musuh ramai sangat. Sebahagian pula cuba melemah-lemahkannya. Dan berkata baik kita balik rumah jaga rumah masing-masing. Maka kelompok munafik ini tersalah. Sebab itu cerita perang Ahzab menzahirkan orang munafik secara jelas. Dan juga menzahirkan golongan yang lemah iman yang mudah terpengaruh. Dan mengangkat maknawiyat semangat orang beriman yang percaya janji Allah yang tidak pernah goyang. Sehingga datang janji Allah yang hebat. Dengan angin yang kuat. Merupakan tentera Allah. Dan tentera yang berupa malaikat. Yang menggoncangkan mereka. Yang menghentikan kepungan mereka. Yang menjadikan kucak-kacir mereka. Yang kita akan baca melalui ayat-ayat yang kita bacakan tadi. Ini preview ataupun kita kata nabzah
qasirah, gambaran ringkas tentang peperangan Khandaq atau perang Ahzab yang berlaku pada tahun 5 Hijrah pada bulan Syawal yang berakhir dengan kemenangan Islam. Dan Rasulullah berkata, selepas ini, selepas perang Ahzab, mereka yang musyrikin Mekah tidak akan mampu lagi serang kamu. Dia tak akan mampu lagi serang kamu, tetapi bermula hari kita pula akan menyerang mereka. Rasulullah beritahu orang Islam, inilah serangan terakhir yang mereka mampu buat pada kita. Lepas ini, mereka tak akan mampu lagi serang kita, tapi kita akan serang mereka. Menunjukkan benarnya janji yang disebut oleh Nabi SAW. Bahkan ketika mana Rasulullah menggali parit, ada batu besar yang menghalang, maka Rasulullah memukulnya dengan kuat dengan menggunakan mi'wal, cangkul. Dan Rasulullah bertakbir dan orang Islam ikut takbir. Nabi kata Allahu Akbar. Maka Nabi pun hentak. Kemudian Nabi sebut lagi Allahu Akbar. Nabi pun hentak sehingga mengeluarkan kilatan cahaya yang menerangi Madinah. Nampak terang dalam kegelapan malam. Sehingga 3 kali dan setiap kali Rasulullah berkata, sesungguhnya siap kilatan tadi membayangkan kemenangan kamu akan datang. Parsi akan jatuh, Rom akan jatuh, Yaman akan jatuh. Lalu musyrikin, lalu munafik kata, tengok Muhammad berangang lagi. Pada nak kalah dah tu. Pada punya takut. Pada dah nampak akan kalah. Tiba-tiba duk berangang menang lawan Parsi, lawan Rom. Akan kuasai Yaman. Dia terus melakukan provokasi pada orang Islam. Mereka lupa Rasulullah SAW bukan bercakap berangan, tapi mendapat wahyu. Bercakap benar tentang kemenangan Islam. Dan cerita kemenangan Islam bukan sekadar zaman Rasulullah SAW, bukan zaman kita. Rasulullah bercakap tentang kemenangan Islam zaman kita. Supaya kita tak takut, supaya kita tak bimbang dan tak gagu-gagu dalam perjuangan. Islam mesti akan menang. Ini agama Allah. Dan dunia ini milik Allah. Dan segala-galanya ketentuan dan keinginan Allah. Fa'alun lima yurid. Kalau berlaku kemenangan pada musuh bersifat sementara, bukan bersifat kekal. Tapi kemenangan yang sebenar ialah kemenangan bagi setiap yang memperjuangkan agama Allah. Supaya jelas kita berjuang apa. Kalau berjuang untuk agama Allah maka akan jelas. Kemenangan itu makin hampir. Kenapa belum dapat lagi? Untuk menapis orang-orang yang munafik. Orang-orang ini punya pentingan yang banyak. Yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang kita bacakan nanti. Waktu perang tunjuk takut sangatan. Tapi bila menang, dia yang minta banyak. Dia yang kata, bukankah kami berjuang bersama kamu? Lidah mereka tajam dalam meminta hak mereka bila menang. Seolah-olah mereka lah berada menjadi tentera depan. Padahal mereka tentera penakut yang banyak alasan. Maka demikian Allah bongkarkan sifat munafik. Ini gambaran umum tentang saya katakan peperangan yang dinamakan sebagai peperangan Ahzab. Sebab turun ayat ke-9 yang kita bacakan pada malam ini. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah Ta'ala ke atas kamu. Imam Baihaqi meriwayatkan dalam kitab Dalail daripada Hudzaifah ibn Yaman. Dia berkata, laqad ra'aitana lailatal ahzab. Sesungguhnya aku tengok dalam malam perang Ahzab. Wa nahnu safuna qu'udan. Dalam keadaan kami duduk berbaris. Wa Abu Sufyan wa man ma'hu minal ahzab fawqana. Ketika itu atas kami ialah Abu Sufyan dan para tenteranya. Wa Quraizah asfala minna, dan suku Quraizah duduk bawah kami yang sedang menunggu waktu khianat kami. Depan kami Abu Sufyan dengan bala tentera. Bawah kami Quraizah yang sedang menunggu waktu. Seolah kami perang depan, yang belakang cocok. Kami pusing belakang, yang depan datang. Kata Hudzaifah bin Yaman, kami berada tengah-tengah. Tentera Abu Sufyan depan, Quraizah belakang kami. Nakhafu ala dhararina, maka kami mula bimbang pada anak-anak kami. Macam mana nasib anak-anak? Wa ma atat qad alaina lailatun ashaddu zulmah wala ashaddu rihan minha. Tiba-tiba malam itu, malam yang paling gelap sekali. Pada satu malam kata Hudzaifah, malam itu amat gelap, malam itu paling sejuk, malam itu angin paling kuat. Mula angin mula bertiup. Faja'alal munafiqun. Lalu orang munafik mula mendatangi Nabi SAW. Lalu berkata, ya Rasulullah, rumah kami ni kena jaga. Tengok angin makin gelap, angin makin kuat. Munafik datang, rumah kami perlu kami jaga. Bimbang pencuri masuk, bimbang musuh mungkin lalu ikut belakang. Lalu Allah turunkan ayat, wa ma hiya bi'aurah. Mereka hanya cuma beri alasan.
Dan tidak ada pun yang meminta izin melainkan Rasulullah izin. Rasulullah malah bahasa dengan orang munafikun. Kalau kata tak boleh, dia guna kaedah lain. Nabi beritahu ni orang munafik. Maka setiap kali mereka minta izin, Nabi izinkan. Fayatasallaloon, lalu mereka pun keluar secara senyap-senyap. Supaya orang Islam tak tahu mereka lagi. Tak nampak geduk mereka atau tak nampak busuk mereka. Lalu datang satu persatu, mereka ini untuk minta izin meninggalkan Nabi SAW. Tiba-tiba kata Huzaifah bin Yaman, angin mula bertiup lebih kuat. Lebih kuat, lebih kencang. Fawallahi, demi Allah, inni la asma'u sawtal hijara fi rihalihim wa furshihim. Aku terdengar jatuhan batu-batu yang mengenai mereka. Angin ni kuat sampai batu pun terbang, bukan pasir. Angin yang begitu kuat. Sehingga batu-batu berterbangan. Dan angin ini memukul mereka. Yakni merobohkan semua kemah-kemah mereka. Wahum yaqulun, dan aku dengar kata Hudzaifah, Ar-rahil, ar-rahil. Balik. Berundur. Faji'tu, lalu aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku beritahu apa yang kejadiannya. Kisahnya dalam hadis ini, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh Hudzaifah bin Yaman pergi ke kem tentera musuh. Kerana malam gelap, supaya malam ni mereka tak perasan. Tak perasan, maka Hudzaifah diberikan oleh Nabi SAW misi yang begitu sulit. Misinya ialah menyelinap masuk ke kem tentera musuh. Seorang-seorang. Ini komando. Masuk seorang-seorang. Dan dengar apa perancangan mereka. Maka Hudzaifah pun masuk. Pada malam yang gelap, waktu tu kata beliau sejuk sangat. Angin mula bertiup. Aku tengok kejadian tu depan mata aku. Bagaimana angin ini mengangkat kemah-kemah mereka. Memporak-perandakan mereka. Sehingga terdengar Abu Sufyan berkata, aku akan balik ke Mekah. Siapa nak ikut, ikut. Tak nak ikut sudah. Kerana mereka mula berpecah. Nak perang ke atau tak nak perang? Kerana Abu Sufyan lihat isyarat yang tidak baik. Maka dia berfikir untuk meninggalkannya. Lalu kata Hudzaifah bin Yaman, ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuskan aku, Nabi angkat tangan doa. Waktu hantar Hudzaifah, Nabi pun angkat tangan sambil Nabi berdoa. Ya sarikhal makrubin wa ya mujibal muttarrin, ikshif hammi wa ghammi wa kurbi, faqad tara hali wa hala ashabi. Maksudnya, wahai Tuhan yang mendengar pekikan orang-orang yang susah. Wahai Tuhan yang memustajabkan doa orang-orang yang dalam kesempitan. Angkatlah daripadaku kesedihanku, kebimbanganku, musibahku. Sesungguhnya engkau telah melihat keadaanku dan keadaan sahabatku. Tiba-tiba turun Jibril AS. Jibril berkata pada Nabi SAW, Inna Allah qad sami'a da'wataka. Allah dengar dah doa kamu, wahai Muhammad. Wa kafaka haula aduwika. Dan Allah akan menyekat kejahatan musuh kamu. Lalu Rasulullah pun sujud syukur. Bila Jibril kata, padahal belum lagi berlaku, tapi Jibril beritahu, kamu akan menang. Mereka tak boleh buat apa-apa. Rasulullah terus sujud syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan menangis sambil berkata, syukran kama rahimtani wa rahimta ashabi. Terima kasih ya Allah, sebagaimana engkau merahmatiku dan merahmati sahabat-sahabatku. Maka waktu itu Rasulullah mendapat berita kemenangan pada hari Rabu. Di tempat yang Rasulullah dapat itu hari ini, tempat di mana Rasulullah sembahyang selalu. Yang ini punya masjid besar, namanya Masjid Al-Fats, Masjid Kemenangan. Kalau kita pergi ke Khandaq hari ini, ada satu masjid besar, itu namakan Masjid Al-Fats, di mana Rasulullah mendapat khabar, berita gembira pada hari Rabu melalui malaikat Jibril AS. Sesudah Rasulullah berdoa, kemudian Nabi sujud syukur, tanda kemenangan. Dan Hudzaifah yang berada dalam kelompok musuh, muaskar musuh, kamp musuh, yang tengok kejadian bagaimana ribut batu tadi, bukan sekadar pasing, batu-batu terangkat, menghujani mereka, memukul wajah-wajah mereka, sehingga mereka tidak mampu mencelak mata, sehingga kuda-kuda mereka bertempiran lagi, unta-unta mereka juga bertempiran lagi, khemah tercabut daripada tempat-tempat. Mereka tahu mereka tak mampu lagi duduk di situ. Ini merupakan tentera Allah. Di samping malaikat yang mendatangkan rasa gerung kepada mereka. Malaikat ini penyebab mereka jadi takut. Akhirnya mereka meninggalkan kota Madinah Al-Munawwarah. Itu sebahagian daripada apa yang berlaku selain daripada peristiwa yang lain. Ini sebab nuzul ayat ke-9. Baik, kita lihat penafsirannya. Wahai orang-orang yang beriman,
Ingatlah kamu semua akan nikmat Allah ke atas kamu. Ketika mana datang kepada kamu tentera-tentera yang kami utuskan untuk menentang musuh-musuh kamu. Yang berupa angin, rihan. Angin dalam Quran, dia perkataan angin ada dua. Pertama rih, yang kedua ialah riyah. Kalau rih memberi maksud angin yang membawa malapetaka. Kalau riyah, angin-angin yang membawa rahmat. Kalau kita buka Al-Quran, angin dalam bahasa Al-Quran dia ada dua. Satu rihun dengan bersifat mufrad atau kita sebut singular. Satu bersifat plural, iaitu riyah. Jamak pada rihun, riyah. Rihun kalau disebut dalam Quran perkataan rih, maksud angin yang membawa kebinasan. Yang disebut di sini, rihan. Tapi kalau disebut riyah, riyah berupa angin yang membawa rahmat. Yang membawa hujan, yang membawa pendebungaan, yang membawa kesejukan. Ini dipanggil riyah dalam bahasa Al-Quran. Kalau rih maknanya bala. Wa junudan lam taraha, dan tentera yang tidak dapat dilihat oleh kamu. Wa kana Allahu bima ta'maluna basira, dan Allah Taala mengetahui apa yang mereka lakukan. Termasuk tentera yang tidak diketahui oleh orang Islam ialah seorang lelaki yang menjadi penyebab kepada kemenangan Islam. Yang mana Nabi SAW menyuruh lelaki ini yang bernama Nu'aim Al-Ghatafani. Nu'aim Al-Ghatafani merupakan asalnya daripada kabilah Ghatafan. Kabilah Ghatafan yang bersama-sama dengan musyrik Mekah menentang Nabi SAW. Tapi tiba-tiba Allah buka hati dia untuk memeluk Islam. Bila Nu'aim memeluk Islam, maka tak ada orang tahu. Tak ada orang tahu bahawa dia ini masuk Islam. Dia datang jumpa Nabi SAW. Ketika mana dia datang jumpa baginda SAW dan mengatakan kepadanya, "Ya Rasulullah, inni qad aslamtu, aku masuk Islam. Wa inna qaumi lam ya'lamu bi islami." Kaumku tak tahu aku masuk Islam. Ghatafan bersama musyrik Mekah. Dia tak tahu aku masuk Islam. Famurni bima syi'. Suruh aku buat apa yang kau nak suruh aku buat. Sebab mereka tak tahu, boleh aku jadi musuh dan selimut. Kata Nu'aim Al-Ghatafani. Lalu Rasulullah berkata, "Innama anta fina rajulun, wahai kamu ni cuma seorang. Fakhadhil anna in istata'. Buatlah apa pun tipu daya kalau kamu mampu. Fa innal harba khuda'ah." Kerana perang ialah strategi penipuan. Perang ialah strategi khuda'ah. Buatlah, kamu ni seorang. Pandai-pandai kamu bertindak atas kapasiti seorang. Lalu Nu'aim pun buat strategi dia. Dia pakar provokasi. Kata kalau kita hari ni jenis pakar yang buat viral palsu. Dia pakar. Tapi digunakan untuk menangkan Islam. Lalu yang pertama, dia datang Yahudi Quraizah. Ini maksud tentera yang tak diketahui. Cuma seorang, orang Islam pun tak tahu dia Islam. Orang Ghatafan pun tak tahu dia masuk Islam. Rasulullah je tahu. Dia datang jumpa Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku masuk Islam. Dan kaumku tak tahu. Suruhlah buat apa benda pun aku buat." Kata Rasulullah, "Buatlah apa pun strategi atas kapasiti kamu seorang. Buatlah apa pun kerana perang ini ialah strategi. Tipu daya." Lalu pertama datang Bani Quraizah. Bani Quraizah kenal dia sebagai orang kafir yang totok lah kita kata. Tapi tak tahu dia masuk Islam. Datang jumpa Quraizah, dia kata, "Jangan kamu bersama dengan orang Quraisy. Dengan Ghatafan, kabilah aku pun jangan percaya. Kenapa? Melainkan sekiranya kamu minta tebusan daripada pemimpin-pemimpin mereka yang akan ada bersama kamu." Kenapa? Kerana mereka ni mungkin dah lama kepung Madinah, rasa bosan, mereka mungkin balik. Bila balik, tinggal kamu seorang je nak lawan Muhammad, bukan kamu mampu. Sekarang sebab kamu gabung, kamu takkan mampu. Cara tak nak bagi dia balik, minta pemimpin-pemimpin jadi tebusan duduk dengan kamu. Jadi bila nak balik, teringat ada pemimpin bersama mereka, tak jadi balik. Minta tebusan. Kata Nu'aim. Lalu kata pemimpin-pemimpin Yahudi, "Laqad asyarta birra'." Kamu beri pendapat betul. Baik, bagus ni. Ialah sebab kepung, kadang-kadang lama sangat jemu. Bila jemu dia pun balik. Kamu nak balik kat mana, wahai Quraisy? Kamu nak balik mana? Mu duduk di Madinah. Waktu itu kamu tak mampu lawan Nabi Muhammad. Tak mampu. Lebih baik kau minta tebusan daripada pemimpin Ghatafan, pemimpin Quraisy, minta 2-3 orang. Tapi minta pemimpin, jangan minta anak wek. Pemimpin bila pemimpin takut.
Mintalah timbalan presiden ke, naik presiden ke. Duduk sini. Supaya bila mereka nak lari, mereka fikir ni ada jawatan kuasa ni. Di situ. Ini Nuaim cadang pada Yahudi Quraiza. Mereka kata bagus idea ni. Kemudian Nuaim datang jumpa Quraisy pula. Datang jumpa Ghatafan kabilah dia. Lalu berkata, Yahudi sebenarnya dia dah berpakat dengan Nabi Muhammad nak lawan kamu balik. Sebab tu buktinya dia akan minta tebusan daripada pemimpin-pemimpin kamu. Nanti dia akan kata, boleh tak kami nak berapa pemimpin kamu duduk dengan kami. Sebenarnya dia menyesalkan dia khianat. Jadi nak ambil pemimpin kamu, beri pada Muhammad, biar Muhammad pancung kepala. Maka orang-orang Quraisy mula rasa betul juga Yahudi. Tak boleh percaya Yahudi. Sebab barangkali dia menyesal khianat Nabi SAW. Dia akan minta pemimpin-pemimpin kamu untuk hantar pada Muhammad, biar Muhammad potong kepala mereka. Sebab dia tak nak terikat dengan mungkir janji tadi. Lalu ketika mana Abu Sufyan dan pemimpin Qatadah berada pada hari yang mereka rancang ini kemuncak perang. Lalu mereka meminta Yahudi datang sekali. Yahudi ini lambat datang. Di mana pemimpin Quraisy ini dia tak tahu bahawa orang Yahudi hari Sabtu tak kerja. Dan mereka tak boleh mesyuarat hari Sabtu. Nuaim cadangkan supaya panggil Yahudi hari Sabtu. Nak tengok bersungguh tak bersungguh. Maka Yahudi dia pun tak datang hari Sabtu. Dan didengar pula, orang Yahudi minta tebusan pula. Oh, lagi tak percaya ni Yahudi ni. Dia barangkali dah menyesal kerana khianat Nabi Muhammad. Dan dia pun tak datang mesyuarat. Dan dia minta pula pemimpin kita sebagai tebusan. Lalu mereka membenarkan kata-kata Nuaim bin Mas'ud ini, Al-Ghatafani. Maka ketika itu, mula berbalah Yahudi dengan musyrikin Mekah. Berbalah. Yahudi minta secara mati-mati, yang mana pemimpin kamu? Manakala orang Quraisy pula, dah datang dulu mesyuarat, kita mesyuarat. Datang. Kami tak akan datang sehingga kamu beri pemimpin-pemimpin kamu. Akhirnya pecah. Ini disebut wahazamal ahzab. Lalu Allah memecah belahkan kesatuan mereka. Mereka tak boleh pakat lagi. Berbalah. Dia berpakat pengkhianat dengan penyambung, dengan perompak pakat semua. Dia nak lawan dengan orang Islam. Dah sampai peringkat dah namanya penyambung. Dan namanya perompak. Yang nama pengkhianat. Lama-lama tak tahan dengan pakatan tu. Dia akan goyang. Sebab masing-masing prinsip berbeza. Tujuan berbeza. Akhirnya mereka mula pecah belah. Ketika mereka pecah belah, datang pula angin yang kuat. Menghentikan ataupun menidakkan perancangan mereka. Maka ketika itulah datangnya kemenangan Allah. Maka ini yang disebut oleh Allah dalam ayat ke-9 kita bacakan. Dan ingatlah akan nikmat yang Allah berikan ke atas kamu. Allah hantar angin yang kuat dan tentera yang tidak kelihatan. Antaranya Nuaim bin Mas'ud Al-Ghatafani. Yang berada di dalam, dia cuma seorang. Orang Islam pun tak tahu dia Islam. Orang Ghatafan pun tak tahu dia Islam. Yahudi pun tak tahu dia Islam. Tapi duduk dia mengancam. Sehingga Yahudi dan musyrikin Mekah saling tuduh-menuduh. Saling tidak mempercayai. Sehingga akhirnya pakatan itu hancur. Ditambah dengan angin yang kuat. Sehingga mereka terpaksa meninggalkan kota Madinah. Irja'ukum min fawqikum. Ketika mana musuh datang daripada atas kamu, yakni Abu Sufyan dengan pada tentera. Wa min asfala minkum, dan musuh daripada bawah kamu, yakni Yahudi, Quraisy. Wa izaghatil absar, ketika mana ketakutan mula memuncak. Wa balagatil qulubul hanajir, sehingga hati-hati ini sampai ke halqah. Mana nampak bidah kita. Wa tadhunnuna billahi dhununa, dan kamu menyangka kepada Allah dengan sangkaan pelbagai. Kita dah sebut tadi, orang beriman yakin ini kemenangan, pasti akan menang. Orang munafik melihat ini cuma janji palsu. Nabi Muhammad janji palsu Allah Ta'ala. Kita tak akan menang pun. Dan orang lemah iman. Yang mula baik kita balik rumah lah, tak payah terlibat dengan apa-apa. Hunalika batuliyal mu'minun wa zulzilu zilzalan syadida. Pada hari ini, yakni perang Khandaq. Orang beriman benar-benar diuji. Digoncangkan dengan sekuat-kuat goncangan. Idh yaqulul munafiqun. Dan ketika itu juga orang munafik berkata, walladzina fi qulubihim marad, dan orang-orang yang berpenyakit hati, yakni kalangan-kalangan yang lemah iman. Yang kita sebut satu kabilah namanya Banu Harisah yang lemah iman. Yang mereka ini dah bertaubat pada perang Uhud dulu kerana berundur bersama dengan orang-orang munafik selama 700 orang. Selama 300 orang. Rasulullah pergi perang Uhud 1000 orang. Di tengah jalan 300 orang tarik diri. Siapa dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Bukan semua munafik. Sebahagiannya ialah kabilah yang masuk Islam tapi lemah iman. Iaitu bernama Banu Harisah.
Lemah iman mereka lagi. Tapi bila tamat perang Uhud, mereka bertaubat. Mereka jumpa Rasulullah, kami takkan lari lagi. La yuwalluna adbar, kami tak akan lari. Tapi dalam perang Khandaq mereka ulang. Allah menamakan mereka sebagai yang berpenyakit hati. Yang lemah iman. Yang ragu-ragu. Dia tuan-tuan, kemenangan Islam ini, ketika mana tinggi ragu, maka datang kemenangan. Bila kemenangan yang Allah nak beri, bila orang ragu, maka ketika itu datang kemenangan. Maka beruntunglah dengan kelompok yang sedikit. Sebab bila datang ujian-ujian, tinggal kelompok yang benar itu sedikit. Tak ramai. Bila kelompok ini sedikit, semua orang cuba nak tinggalkan dia, waktu itu datang kemenangan. Ini yang disebut oleh Allah SWT. Bagaimana orang beriman digoncang dengan sekuat-kuat goncangan. Kata Allah SWT lagi. Wa idh yaqulul munafiqun, ketika mana orang-orang munafik dan yang dalam hatinya ada penyakit, mereka berkata, ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Allah janji tipu, janji palsu. Mereka mula tak percaya agama. Mereka cuma percaya material. Yang Allah janji Islam akan menang, bohong kata mereka. Yang Rasulullah janji Islam akan menang, bohong kata mereka. Mereka lupa janji paling benar ialah janji Allah dan Rasul. Allah berjanji dalam Quran akan menolong orang beriman. Rasulullah berjanji dalam hadis-hadisnya bahawa kemenangan milik orang Islam. Tapi orang munafik kata apa percaya pada janji Allah dan Rasul. Terbukti tak ada benarnya janji mereka. Kalangan mereka ini ialah kelompok daripada Yahudi dan kelompok munafikin sejumlah 70 orang. Yang mendatangkan keraguan ini ada 70 orang. Kalangan pemimpin Yahudi dan pemimpin munafikin bernama Mu'attik bin Qushayr, Tu'mah bin Ubairik. Yang mana Mu'attik berkata, ketika mana melihat tentera bersekutu yang besar, Ya'iduna Muhammad fathar Faris war Rum, wa ahaduna la yaqdiru an yatabarraz faraqan, ma hadha illa wa'ada ghurur, illa wa'du ghururin, wa amma maridun i'tiqad, fatahaddatha bima tuwaswisu bihi nafsuhu li dha'fi imanihi wa shiddati ma huwa fihi min dhiqil hali. Kata para ulama tafsir, Mu'attik, yakni golongan orang-orang munafikin, dia kata Muhammad janji kita boleh menang dengan Rom, menang dengan Parsi. Pada hari ini kita nak menang pun tak mungkin. Jangan kata lawan Rom, lawan Parsi, ni lawan musyrikin Mekah je. Kita tak mungkin menang. Janji itu cuma janji palsu. Kata Mu'attik, ini pemimpin munafik. Maka yang lemah iman pun sama. Mula rasa was-was dengan apa yang mereka lihat. Wa idh qalat ta'ifatu minhum, ketika mana sekumpulan daripada mereka pula berkata. Allah rakamkan satu persatu kata-kata pelemah semangat di kalangan orang-orang yang berada sah tentera Islam. Sama ada munafikinya, Yahudinya dan juga yang lemah iman. Mereka ini yang sah Islam. Tapi Allah rakamkan kata-kata yang lemah, ragu-ragu mereka terhadap kemenangan Islam, kemenangan yang Allah janjikan, kemenangan yang Rasul sebut. Dan berkata sekumpulan mereka lagi. Yang dimaksudkan sekumpulan, namanya ialah Aus bin Qaizi. Dan yang bersetuju dengan pendapatnya seperti Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan juga pada pemimpin-pemimpin munafikin. Mereka berkata kepada sahabat-sahabat Rasulullah, Ya Ahlal Madinah, penduduk Madinah, tak boleh dah, tak untung kamu duduk tempat kem-kem tentera ni. Baik balik rumah, jaga rumah masing-masing. Kata pemimpin-pemimpin. Duduk rumah lah, tak payah perang. Mereka berkata, Ya ahla Yathrib, wahai penduduk Madinah, la muqamalakum farji'un. Tak payah lagi perang. Baik balik rumah, duduk rumah. Bertenang dalam rumah. Wa yasta'zinu fariqum minhum. Allah sebut lagi sekumpulan pula. Yang sekumpulan tadi probok. Sekumpulan pula minta izin. Lalu berkata, inna buyutana aurah. Rumah kami perlu dijaga. Wa ma hiya bi'aurah. Walau mereka bukan nak jaga rumah. In yuriduna illa firara. Mereka nak lagi daripada perang. Mereka ini yang lemah. Itu Bani Harisah bin Haris yang kita sebut sebelum ini. Yang telah lari dalam perang Uhud. Kemudian minta maaf dengan Nabi SAW. Kemudian sekali lagi minta. Cuba lari dengan berhujah. Rumah kami tak ada orang jaga. Kalau datang pencuri perompak, macam mana anak bini kami? Kalau sekalinya tentera musuh ceroboh Madinah, siapa nak jaga rumah kami, anak bini kami? Ini kata-kata Bani Harisah. Sedangkan Rasulullah berkata pada tentera Islam, jangan tinggalkan camp. Seorang pun tak tinggalkan camp. Bukan ketika itu tak ada sahabat yang solat di Masjid Nabawi.
Itu yang kita bila pergi ke Khandaq kita sebut Masjid 7. Tak ada seorang pun balik Madinah. Tak dibenarkan. Kalau cerita kelebihan Madinah tu 1000 kali ganda. Tapi ini waktu perang. Masing-masing solat di tempat masing-masing. Anas bin Malik menceritakan bila Rasulullah suruh aku jaga. Tak boleh buat apa-apa. Semayang pun tak boleh. Jaga je. Kerana ia menjadi jihad. Ada keadaan jaga, pahalanya lebih besar pada semayang. Yang kita sebut qiyamul lail pahala besar. Tapi ini jaga supaya nampak pergerakan musuh. Maka tak boleh leka. Diri tegak. Macam kita tengok orang yang duduk di depan-depan istana. Diri tegak. Keadaan begini sehingga setiap sahabat solat di tempat masing-masing secara bergilir-gilir. Ni solat sini, ni solat sini. Semua solat dengan pecahan-pecahan tempat di mana mereka diminta mengawal. Tak ada pun fikir nak cari kelebihan duduk Masjid Nabawi lah, iktikaf lah. Ni cari 1000 kali ganda lah. Tak ada. Yang nak balik rumah sama ada munafik atau yang lemah iman. Orang beriman tak minta izin. Melainkan berlaku pada seorang dua. Yang minta izin. Dan Rasulullah SAW mengetahui kebenaran izin mereka. Kebanyakan minta izin tu orang munafik. Kebanyakan minta izin orang lemah iman. Ada sebahagian minta izin kerana betul-benar mereka berhajat. Maka Rasulullah izinkan. Nabi dalam perang, Nabi tak buat satu kata, tak boleh. Silakan. Dalam keadaan perang. Kerana akan dilihat siapa yang betul ataupun siapa yang bohong. Kemudian Allah Ta'ala menceritakan. Walau dukhilat alaihim min aqtariha. Kalaulah benar musuh serang mereka. Summa su'ilu fitnah. Kemudian memaksa mereka murtad. Mereka ni jenis orang kecepat murtad. Allah nak dedahkan. Yang minta izin itu semua lemah iman. Yang semuanya cari kepentingan. Kalau musuh berjaya serang Madinah. Kalau musuh. Dan memaksa mereka murtad. Nescaya mereka murtad. Sebab mereka bukan orang yang iman kuat. Dan kalau minta supaya bersama dengan musuh. Lawan pula Rasulullah. Nescaya mereka lawan. Allah dedahkan kelompok iman lemah. Sampai peringkat kalau suruh murtad dengan mudah akan murtad. Sebab sayangkan nyawa. Sayangkan dunia. Atau diminta untuk lawan Rasulullah. Pasti mereka lawan. Ini yang minta izin ni. Yang minta izin untuk balik jaga rumah. Allah dedahkan. Walau dukhilat alaihim min aqtariha. Kalau musuh ini masuk ke bumi Madinah. Summa su'ilu fitnah. Lalu meminta mereka supaya masuk fitnah di sini murtad. Dan memerangi orang Islam. Kerana fitnah terbesar bagi hidup seorang itu bukan kita kena fitnah sebab berzina, sebab mencuri. Itu fitnah kecil. Kalau orang fitnah kita mencuri itu kecil. Orang fitnah kita berzina itu kecil. Fitnah yang paling besar. Yang kena pada seorang bila mereka murtad dari agama. Bila syak dengan agama itulah fitnah paling besar. Dan fitnah paling besar ialah bila mereka memerangi Islam. Itu fitnah paling besar. Apa pun alasan mereka? Tiba-tiba memerangi Islam. Ini yang disebut oleh Allah dalam Quran. Dengan perkataan fitnah di sini ialah murtad dan perang Islam. Lawan orang Islam. La atauha. Mereka pasti akan buat. Wa ma talabbasu biha illa yassira. Mereka tak tunggu tempoh yang lama untuk dipaksa. Mereka terus ikut. Kalau orang yang kuat iman mereka akan terus pertahankan. Tapi orang ni lemah iman. Kau paksa sikit je. Terus mereka akan ikut musuh. Kemudian kata Allah. Walaqad kanu ahadullah. Sedangkan Banu Harithah ini telah bersumpah dengan nama Allah. Min qab sebelum ini. La yuwalluna al-adbar. Tak akan lari daripada medan perang. Wa kana ahdullahi mas'ula. Allah akan tanya janji tersebut. Ini yang saya katakan tadi. Waktu perang Uhud mereka dah taubat. Perang Khandaq mereka ulang. Banu Harithah kata kami nak balik rumah, jaga rumah. Mereka ini kata Allah Ta'ala. Iman mereka rapuh. Kalau musuh dapat tawan Madinah. Suruh mereka murtad, nescaya mereka murtad. Kalau suruh sokong mereka lawan Muhammad, nescaya mereka lawan. Sedangkan mereka pula berjanji dengan nama Allah. Bersumpah. Mereka melanggar sumpah tersebut. Maksudnya tuan-tuan orang ni boleh main sumpah macam tu je. Wallahi wa billahi itu perkara biasa. Mereka melanggar sumpah yang mereka bersumpah sebelum ini. Kul katakan pada mereka wahai Muhammad yang lari, yang cuba untuk meninggalkan kamu, yang tak nak perang. Lan yanfa'akumul firar, tak ada faedah pun kamu lari. In farartum minal mauti awil qad. Kalau kamu bertujuan dengan lari tadi untuk selamat daripada mati atau terbunuh, tak ada faedah. Sebab kesudahannya kamu mati juga. Kalaulah kamu hidup, kata Allah, wa idzal la tumatta'una illa qalila. Kalau kamu masih hidup, nikmat sekejap je kat dunia ni, kamu mati juga. Kalau kamu memilih meninggalkan Nabi SAW, meninggalkan perjuangan Islam, apa kamu dapat? Oh, dapatlah nikmat, dapatlah itu. Baik, lama mana dapat?
Sekejap kamu dapat nikmat, kemudian kamu juga tetap akan mati. Dan bertemu dengan Allah Ta'ala. Dan apa untungnya kamu lagi? Dan apa untungnya kamu dapat nikmat sedangkan ia bersifat sementara, ia bersifat sekejap, sedangkan keseluruhan kamu akan kembali kepada Allah. Qul, katakan wahai Muhammad pada mereka, man dzalladzi ya'simukum minallah? Siapa yang boleh selamatkan kamu daripada Allah? In arada bikum su'a, kalau Allah inginkan mudarat kepada kamu. Atau kalau kamu tak bersama Islam, tak bersama Rasulullah. Kalau Allah inginkan mudarat pada kamu, tak ada orang boleh halang. Au arada bikum rahmah, dan kalau Allah inginkan rahmat kepada orang-orang yang beriman, maka siapa yang boleh menghalang? Sallallahu nak beritahu. Kalau Allah nak beri kemenangan pada orang Islam hari ini di sebalik kamu rasa kalah, lemah, siapa boleh menghalang rahmat Allah? Nak menangkan Islam. Dan kamu pula, dan kamu lari daripada Islam, apakah kamu menyangka bahawa kamu takkan kena mudarat lain? Mudarat tetap ada. Sebab itu kata Allah, wala yajiduna lahum min dunillah waliyan wala nasira, maka kamu tak akan dapati pertolongan. Seorang pun tidak mampu menolong menghalang daripada apa yang Allah Ta'ala inginkan berlaku pada kamu. Tak ada penolong, tak ada pembantu. Qad ya'lamullahul mu'awwiqina minkum wal qailina li ikhwanihim. Allah tahu orang-orang yang cuba menghalang orang-orang Islam daripada berperang, daripada bersama Rasulullah. Kamu yang berkata halumma ilaina, jom kita tinggalkan Muhammad. Kita tinggal je Muhammad. Kita tak payah pergi perang. Maka kata Allah, wala ya'tunal ba'sa illa qalila. Orang ni mereka tidak mampu untuk menghadapi perjuangan. Mereka tak mampu nak berperang melainkan zahir rasa ketakut mereka, zahir rasa kedekut mereka, kata Allah Ta'ala. Asyihatan alaikum. Mereka ini bersifat keras dengan kamu. Fa iza ja'al khauf, bila mereka dalam keadaan takut, nampak mata mereka terbeliak macam nak mati. Mereka ni takut sikit dah rasa macam nak mati. Musuh baru kepung tak berlaku apa dah rasa macam nak mati. Belum berlaku perang dah rasa macam nak mati, dah rasa macam nak kalah. Perang pun belum. Tapi kalah dah rasa. Ini sifat orang munafik. Belum berlaku apa-apa, ketakutan itu nampak pada mata mereka. Kata Allah Ta'ala, mata mereka terbeliak bagaikan orang nak mati. Dia ketakutan. Tetapi kata Allah Ta'ala, فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفِ, bila hilang rasa takut. Salakukum bi'alsinatin hidad. Mereka akan bercakap dengan bahasa sombong untuk mengatakan bahawa mereka berjuang bersama kamu. Minta ghanimah. Minta harta rampasan perang. Kalau menang, bila mana perang Ahzab ni tamat, maka orang munafikin belagak hero. Kami perang juga. Kami tinggal anak bini. Kami sekian. Kami balik pun balik sekejap je. Kami datang balik. Kami itu, kami ini. Kami pun nak tu, nak ni. Mereka minta macam-macam. Orang ni waktu ajak perang betul, terbeliak mata macam nak mati. Bila menang aja, lalu lidah mereka begitu tajam untuk minta hak mereka. Beria-ria mereka minta. Beria-ria mereka kata mereka berjuang. Ulaika lam yu'minu. Mereka sebenarnya tidak beriman, kata Allah. Fa ahbatallahu a'malahum. Allah batalkan segala kebaikan mereka. Wa kana dzalika 'ala Allah yasira. Mudah saja untuk Allah batalkan segala amalan mereka. Yahsabunal ahzab lam yadhhabu. Ni orang munafik, ni orang lemah iman. Menganggap bahawa tentera bersekutu tak akan balik ke Mekah. Pasti mereka menang, menawan Madinah, mereka lah menguasai Madinah. Mereka menyangka tak mungkin balik. Wa in ya'til ahzab yawaddu law annahum badun. Kalaulah mereka tahu dari awal tentera ni nak datang, sebab ketika mana tentera Ahzab ni nak datang, puak-puak munafik tak tahu. Tahu-tahu kena kepung je, tak ada lagi. Kalaulah mereka dapat tahu lebih awal, mereka pasti cabut ke padang-padang pasir. Duduk dengan badui pun tak apa. Mereka rasa mereka terperangkap dalam kepungan. Dan Nabi SAW, bila berita-berita menakutkan, Nabi tak sebor. Nabi takkan sebor, oh ini orang serang tak ada. Nabi tak kecoh macam tu, tenang. Nabi beritahu orang kita percaya. Nabi beritahu pada sahabat tertentu. Orang munafik tak boleh hidup. Tapi tiba-tiba mereka dapati mereka sudah dikepung di Madinah. Kalau kami tahu dari awal kami dikepung, nasihat kami cabut awal. Kata Allah dalam ayat ini, kalau mereka tahu, pasti mereka akan hidup dengan badui-badui di padang pasir. Sambil mendengar berita-berita kematian kamu, kekalahan kamu.
Mereka seronok dengar berita kamu kalah, bukan berita kamu menang. Ini aneh orang munafik. Mereka tak mahu orang Islam menang. Dia nak biar orang kafir menang. Kalau boleh orang kafir semua jadi menteri. Bukan orang Islam. Mereka suka. Mereka tak mahu orang Islam menang. Mereka tak mahu disebut kuasa Islam. Kuasa orang kafir tak apa. Kata mereka orang kafir adil lebih baik pada orang Islam yang korak. Itulah ayat mereka. Ini sifat mereka. Mereka nak biar orang kafir yang menang. Bukan orang Islam yang menang. Walau mereka ini namanya Islam. Duduk dengan Islam. Duduk Madinah. Bukan duduk Masai Pasir Gudang. Duduk Madinah yang kita nak pergi Madinah tu. Masuk duduk Madinah ni orang baik-baik lah. Kita sebut duduk Madinah. Kita pergi 10 hari Madinah pun nampak macam wali dah. Di Madinah lama ni 10 hari. Nampak macam wali dah. Hitang dah dari. Ni yang duduk Madinah ni. Dia kecil sampai besar. Tapi munafik. Supaya kita tahu tak ada pun tempat yang mampu menjadikan seorang tu baik semudah itu. Kerana baik ini berkait dengan hati seseorang. Dia duduk mana pun dia boleh jadi baik. Atau yang duduk Madinah boleh jadi munafik aman. Mereka ini. Mereka menyangka, mereka harap kalau perang Ahzab ni mereka tahu lebih awal, nasihat mereka lari ke padang-padang pasir duduk dengan badui sambil mendengar berita kematian orang Islam. Kehancuran orang Islam. Walau kanu fikum ma qatalu illa qalilah. Kalau mereka bersamamu wahai Muhammad. Kalau betul bila berlaku perang betul. Kita tahu perang Ahzab ni tak berlaku secara bersemuka penuh. Walaupun berlaku kematian. Dan perang Ahzab ni musyrik Mekah mati berapa orang, orang Islam mati berapa orang. Dan berlaku pertemuan antara seorang lawan seorang, antara Ali bin Abi Talib dengan pemimpin yang kita akan cerita dalam sambungan perang Ahzab. Kerana sebahagian tentera Quraisy melompat kuda mereka ke dalam parit. Lalu ditunggu oleh orang Islam. Maka berlaku cabar-mencabar dan berperang seorang sama seorang. Yang berlaku pada Ali bin Abi Talib. Dengan pemimpin-pemimpin Quraisy termasuk Ikrimah bin Abi Jahl. Yang berkesudahan Ikrimah cabut lagi. Bila melihat ketuanya mati. Dibunuh oleh Ali bin Abi Talib. Dan cubaan-cubaan tertentu. Dan juga menyebabkan hari itu Sa'ad bin Mu'az syahid. Yang kita akan cerita juga dalam peperangan Quraizah. Kesan daripada panah yang kena pada dia. Dalam perang Ahzab. Perang Ahzab dia tak bersemuka penuh. Tetapi beberapa orang terlibat secara bersemuka penuh. Antara tentera Islam yang Rasulullah suruh kawal satu tempat. Di mana musyrik Mekah berjaya menggunakan fawaris. Ini kuda-kuda mereka menceroboh. Kuda-kuda yang kuat. Tapi setelah dibentengi oleh Ali bin Abi Talib dan beberapa orang sahabat yang lain. Yang berlaku pertempuran kecil. Yang menyaksikan mati beberapa orang Quraisy Mekah. Dan juga mati di sebahagian orang Islam. Dalam perang Ahzab ini. Namun, kata Allah Ta'ala. Kalau benar berlaku perang, orang munafik tidak akan terlibat perang. Melainkan sekejap, kemudian cabut lagi. Dia ada kena cerobok, sekejap perang, kemudian cabut lagi. Mereka perang pun nak selamat nyawa, bukan nak selamat Islam. Maka ini pendedahan Allah terhadap sifat munafik. Dan hari itu, orang Islam secara jelas melihat kelibat dan sifat munafik yang sebenarnya. Kalau selama ni mereka cuma tahu. Hari ini mereka nampak siapa mereka. Mereka nampak dengan jelas, dengan mata kepala mereka. Siapa yang bersungguh-sungguh perjuangkan Islam, mereka nampak semua. Yang tak balik rumah, yang tak ke mana-mana duduk kat camp, inilah kesungguhan mereka. Sehingga berakhir peperangan tersebut dengan kemenangan yang luar biasa. Yang disebut oleh Nabi SAW. Mereka tidak akan lagi memerangi kita, bahkan kita akan perangi mereka. Maknanya sudah habis zaman kegemilangan musyrik Mekah. Memang benar apa yang disebut oleh Rasulullah. Tamat saja perang Khandaq. Tak ada lagi perang yang Rasulullah kena serang. Tapi kali ini Rasulullah juga menyerang. Tak ada lagi. Sebelum ini Rasulullah diserang. Kali ini tak ada lagi Rasulullah diserang. Tetapi Rasulullah yang menyerang. Ini yang disebut dalam Islam. Dia ada dua jihad. Pertama dipanggil jihad ad-difa'. Jihad pertahan diri. Yang kedua dinamakan jihad tolak. Jihad menyerang musuh. Cari musuh. Bila mana umat Islam lemah, umat Islam suruh dipertahankan diri. Bila kita kuat, kita cari pula musuh. Maksudnya kita menentang musuh. Ini fasal jihad dalam Islam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.